Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan kita berlangsung secara live sekali lagi pagi ni untuk segmen Fighter Saham. Selamat pagi, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okay, dan ready untuk follow saya secara live pada pagi ni. Okay, so apakah yang anda sedang buat? Hari ni hari apa Hari ni hari Selasa kalau tak silap saya. Hari dan seperti biasalah setiap hari pukul 7.45 pagi saya akan live di Facebook page Nizam Malik ni. Alright, dan kita akan borak-borak berkaitan dengan saham di Bursa Malaysia. Okay, alright, so saya nak tunggu dulu lebih ramai yang join sesi live pada pagi ni. Alright, so sekiranya anda sedang menonton secara live, anda boleh respon dulu. Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah line internet kita okey? Anda boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah ni. Okay, saya nak tengok siapa yang pertama join saya dalam live ni. Okay, kita ada Anis Sakinah is watching. Anis Sakinah. Kita ada Ika Ahmad, Suraya Muhammad Desa, Comel Lotte, Azimah Jamaluddin. Ni semua wanita-wanita kita ni. Mana jejaka-jejaka kita, dah bangun ke belum? Alright, Hanafi Hussein, Assalam Tuan Nizam Malik. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi. Amirul Razmi, Assalamualaikum Tuan Nizam Malik. Muhammad Roshaidi, Muhammad Sabki, Assalamualaikum Tuan M. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muhammad Farid, jelas Tuan. Okay, Comel Lotte, Assalamualaikum Tian M dan semua sahabat hebat. Mahfuz Ahmad, Assalamualaikum Tuan Nizam, jelas. Azmil Mat Darus, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Said Idrus Al-Sagoh pun ada, Assalamualaikum Tian M. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abdul Hisham Al-Khalil Mahmud, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syarizal bin Syamsuddin, alright, terima kasih kerana menonton secara live. Muhammad Hafiz, jelas Tian M. Suhar, Assalam Tuan, selamat pagi, selamat pagi. Okay, alright. Rokiah Proud. Selamat pagi Tian M dan tim Fighter Saham. Itu dia Fighter Saham. Pagi-pagi kita dah semangat dengan Fighter Saham kita. Alright. Ika Ahmad, Assalamualaikum Tian M dan share. Terima kasih. Siapa yang dan share, okay, anda dah bayar yuran untuk sesi pembelajaran saham kita pada pagi ni. Okay, pagi ni kita akan borak satu topik yang sangat-sangat menarik. Okay, di mana saya akan kongsikan dengan anda satu teknik yang telah membantu ribuan newbie untuk mulakan langkah jana wang dari pasaran saham Bursa Malaysia. Bayangkan, daripada newbie zero knowledge, tak tahu apa-apa, dengan menggunakan teknik Z ni, okay, ramai newbie dah mula mendapat keseronokan, menjana keuntungan dalam pasaran saham. Okay, jadi hari ni saya nak pecah rahsia sikit. Okay, so kepada anda yang nak tahu apa tu teknik Z, pernah tengok orang komen teknik Z kan? Apa dia teknik Z? Jadi untuk menjawab persoalan tersebut, okay, tak lain tak bukan, saya lah orangnya yang sesuai untuk cerita tentang teknik Z. Sebab saya sendiri yang memang ajar teknik Z ni dalam modul Premier Saham Mastery. Okay, alright, jadi kalau anda nak tahu apa tu teknik Z, pastikan anda tonton live video ni dari awal sampai habis. Okay, by the end of this video, anda akan tahu apakah indikator-indikator yang kita pakai dalam teknik Z. Okay, alright, so make sure anda stay. Okay, dan juga anda boleh klik button like dan juga klik button share. Okay, sebagai yuran pembelajaran live video kita pada pagi ni. Alright, bayangkan orang bayar ribuan ringgit untuk belajar teknik Z. Okay, hari ni saya nak bongkarkan secara percuma dalam live ni. Okay, dan mungkin saja saya akan delete sesi live video ni sebaik sahaja selesai. Okay, sebab konten ataupun info yang saya berikan dalam sesi live pagi ni adalah bernilai tinggi. Okay, so make sure anda follow, dengar, klik button share banyak-banyak. Okay, sebagai yuran pembelajaran. Boleh ke boleh ni? Right, cepat. Okay, saya nak baca lagi nama siapa yang bersama dengan saya ni. Okay, Siti Zaliha, Assalamualaikum Tuan. Tuan Arifuddin Abdullah, Assalam Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muhammad Farid dan share. Alright, terima kasih. Mahfuz Ahmad dan share. Liana Hashim, top fan sambil drive ni. Assalamualaikum Coach and semua. Okay, awalnya. Okay, belum pukul 8 lagi dah drive keluar. Okay, right. Azmidin, Assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Azimah Jamaluddin dan share. Saiful Jasman, baju mahal hari ni. Okay, right.
Muhammad Nazri, Assalamualaikum, morning coach, morning. Okay, terima kasih Azimah Jamaluddin, tagkan rakan anda di ruangan komen. Hafiz Salim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alright. Okay, sebelum kita start perkongsian saya dalam sesi live pada kali ini berkaitan dengan teknik ZAG, saya just nak maklumkan pada 24 Oktober 2021 kita akan kendalikan program baru yang bernama Convention Fighter Saham. Okay, di mana Convention Fighter Saham ni akan berlangsung pada 24 Oktober 2021 hari Ahad pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi macam ni Pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi. Alright, dan sesi ni lebih kepada sesi santai bual bicara, okay, di mana kita akan menjawab persoalan-persoalan yang selalu ditanya orang berkaitan dengan bagaimana nak memulakan langkah dalam saham, bagaimana nak berjaya dalam saham, bagaimana nak mengawal risiko dalam saham, bagaimana nak kawal emosi dalam pelaburan saham. Okay, semua tu adalah soalan-soalan yang selalu orang tanya tentang saham. Okay, bagi orang yang baru nak bermula ataupun orang yang dah bermula dalam saham, selalu soalan-soalan ini ditanyalah. Okay, jadi dalam Convention Fighter Saham tu kita nak mengumpulkan semua fighter saham. Okay, fighter saham macam nak berlawan pula fighter saham, okay, sama ada anda masih lagi newbie ataupun anda dah bermula dalam saham, anda boleh join Convention Fighter Saham. Alright, dan sebab kita buat program ni pertama kali secara online, okay, Convention Fighter Saham ni kita buat secara percuma. Okay, tak perlu bayar apa-apa. Okay, anda just register sahaja untuk join Convention Fighter Saham. So dekat atas ni, dekat ruangan live caption ni saya ada sediakan satu link. So anda boleh register secara percuma. Okay, dan kalau anda dah register, pastikan anda invite 5 rakan anda lagi untuk join Convention Fighter Saham. Sementara kita masih lagi open registration secara percuma. Okay, make sure anda invite rakan-rakan anda untuk join Convention Fighter Saham. Okay, dan penting makluman kepada anda, bila anda dah register untuk Convention Fighter Saham tu, bila anda tekan submit, okay, anda akan dapat satu link tau dekat dalam laman tu, laman web tu, anda akan dapat satu link. So anda kena klik link tu untuk request join Facebook group Convention Fighter Saham. Okay, so kalau anda tak join group tu, anda akan terlepas informasi yang kita sediakan untuk Convention Fighter Saham tu. Okay, jadi make sure anda tak terlepas info. Alright, so anda berada dalam Facebook group. Okay, dalam tu juga kita akan buat Facebook Live. Bermula minggu depan, kita akan buat Facebook Live lebih aktif lagi dekat dalam Facebook group Convention Fighter Saham untuk makluman-makluman persediaan, okay, untuk Convention Fighter Saham tu. Okay, jadi make sure anda berada dalam Facebook group Convention Fighter Saham. Okay, faham ke faham ni? Kalau faham, komen faham. Okay, dan jangan terlepas untuk berada dalam Convention Fighter Saham kita pada 24 Oktober 2021. Okay, alright, so saya tengok macam tak ada orang je ni. Cuba klik like boleh tak? Klik like dekat sini, klik like dan juga klik button share. Okay, supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita join sesi live kita pada pagi ni. Boleh? Katalia SD, faham tuan. Alright, terima kasih kerana komen faham. Okay, Suraya Muhammad Desa pun faham. Megat Fikri is watching. Ika Ahmad faham. Alright, terbaik. Okay, Azmidin faham tuan. Okay, alright. Okay, terima kasih kepada yang respon faham. Okay, so hari ni kita nak teruskan sesi fighter saham kita pada pagi ni, iaitu kita nak bercerita tentang teknik ZAG. Teknik ZAG. Okay, teknik ZAG ni adalah satu teknik yang saya gunakan untuk membantu student-student saya untuk mulakan langkah dalam saham. Okay, untuk buat duit dalam saham. Okay, so teknik ZAG ni saya design, okay, untuk make sure orang yang baru je nak belajar saham boleh faham bagaimana cara nak buat kajian, especially technical analysis, dengan cara paling mudah dan cepat. Okay, jadi hari ni saya akan cerita sedikit sebanyak tentang teknik ZAG ni. Okay, so saya akan cerita bagaimana kita buat teknik ZAG dan apakah yang penting tentang teknik ZAG lah. Okay, jadi kalau anda nak tahu apakah tu teknik ZAG, okay, dan anda nak lebih kefahaman, pastikan anda tonton live video ni sampai habis. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya nak open session live ni kepada Q&A. So saya nak open, kalau anda nak tanya saya soalan secara live, okay, anda boleh request live yang dekat bawah ni. Dekat ruangan komen tu ada satu button warna hijau. Anda boleh request untuk join live bersama dengan saya. Okay, so saya akan open nanti dalam lebih kurang 10 minit nanti. Okay, so saya akan open untuk anda
go live bersama dengan saya. Anda boleh masuk live saya ni. Okay, nanti kita akan ada dua kamera, dua paparan ni. So, kita boleh bercakap secara live bersama-sama. Okay, jadi kalau anda nak tanya saya soalan tentang teknik ZAG, okay, apa sahaja soalan anda tentang teknik ZAG, saya akan jawab secara live. Okay, okay, ini adalah sesi eksklusif lah yang saya buat untuk follower saya di Nizam Malik Page. Okay, saya nak bagi peluang anda untuk tanya soalan direct, dan saya akan cuba sedaya upaya saya untuk jawab soalan anda tentang teknik ZAG. Okay, boleh? Okay, so ada tak siapa-siapa agaknya yang berminat nak masuk live dan bercakap dengan saya dan tanya soalan berkaitan dengan teknik ZAG? Anda boleh komen saya. Nanti saya akan invite anda untuk join saya secara live sebentar sahaja lagi. Okay, alright, komen saya siapa yang ready untuk live. Okay, dan yang spotting pada pagi-pagi ni. Okay, jangan malu, jangan segan. Kita santai-santai sahaja. Segmen fighter saham ni tak ada serius-serius sangat. Kita santai, kita belajar saham secara santai. Okay, dan saya nak saya nak buatkan anda rasa selesa untuk belajar saham. Okay, sebab dulu kan ramai orang fikir belajar saham ni kena orang-orang kaya sahaja yang boleh belajar saham, yang boleh terlibat dalam saham. Kena pakai kod, kena pakai smart, kena pakai kasut, baru boleh pergi belajar saham, baru boleh masuk kelas saham, baru boleh berkawan dengan orang saham. Sebenarnya tak. Okay, orang sebenarnya semua sama je. Okay, pakai kod tu dalam event lah. Kalau kita buat event, smart sikit pakai kod kan, nampaklah handsome sikit. Tetapi sebenarnya siapa-siapa sahaja pun boleh terlibat dalam saham. Tak kisahlah anda pakai baju apa ke, okay, anda berada di mana ke, tua ke, muda ke, tak kisah, boleh terlibat dalam saham. Kalau anda nak, boleh je. Kalau kau, boleh bah kalau kau. Macam tu. Okay, right. Dina Talib, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam, akak baru masuk ni. Pagi, fighter saham. Okay, right. Okay, so dah klik button share tak? Siapa-siapa yang baru je join, okay, syarat kita pagi ni kena klik button share. Kena invite rakan-rakan anda untuk tonton live ni. Kita nak ramaikan sesi live ni. Okay, kita nak kalau boleh views live ni kalau boleh capai 100. Okay, macam mana nak capai 100? Jawapannya anda yang menonton live ni kena klik button share. Okay, seorang klik 5 kali button share. Okay, share ke grup-grup yang anda join. Share ke grup yang public lah. Jangan share grup yang private, yang ada peraturan dan sebagainya. Klik button share supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita boleh join sesi live pada pagi ni. Boleh ke boleh? Okay, alright. Okay, so jom kita teruskan kepada topik kita. Dah ramai dah yang tak sabar lagi. Okay, nak tahu tentang teknik ZAG ni. Okay, alright. First of all, apa yang saya nak kongsikan dengan anda tentang teknik ZAG ni. Okay, teknik ZAG ni adalah satu teknik yang saya belajar sebenarnya daripada mentor saya, Zam Saham. Okay, teknik ZAG ni cuma saya olahkan dia menjadi sesuatu cara penyampaian yang mudah difahami. Okay, dulu kan masa saya belajar saham, saya pergi banyak seminar. Okay, saya pun dah cerita banyak kali. Saya pergi seminar yang percuma, saya pergi seminar yang murah, saya pergi seminar yang berbayar, yang mahal. Okay, so saya pergi berjumpa dengan ramai orang yang mengajar saham. Okay, dan saya dapati ramai orang yang mengajar saham ni, mereka mengajar saham dengan cara yang terlalu teknikal dan terlalu high bombastic punya word. Okay, cara yang orang tak faham macam mana nak faham saham ni. Okay, orang tak faham apa yang di-explain tentang saham. Okay, ini juga terjadi apabila orang dalam industri tu yang explain sendiri tentang saham. Contohnya macam dealer, remiser saham. Mereka explain saham seperti apa yang mereka belajar masa zaman universiti dulu. Sama juga macam saya lah. Okay? Saya ni dalam bidang kesihatan. Dulu saya belajar farmasi. Okay? Dan of course saya berkawan dengan doctors dan sebagainya kan. Jadi dekat dalam hospital ni kita ada technical jargon, medical technical jargon yang kalau kita sebut tu orang biasa tak berapa faham. Contohnya pembedahan. Okay, kalau kita cakap pembedahan dalam bahasa saintifik kita ataupun bahasa medical ni kita sebut surgery. Kita sebut surgery. Tapi orang biasa tak faham kalau kita sebut surgery. Okay, orang faham kita sebut operation. Operation dia faham. Jadi ini adalah antara terma-terma yang biasanya menjadi masalah kepada orang yang newbie untuk faham tentang saham sebab pembelajaran saham menggunakan technical jargon yang susah nak difahami. Okay, bahagian dunia pelaburan, dunia kewangan ni terlalu technical jargon. Jadi orang tak faham.
Okay, jadi bila ayah demi operate, betul tu, operation lah Okay, right. So apabila saya belajar saham kan, dan saya mendengar presentation daripada speaker-speaker saham yang hebat-hebat dekat depan saya ni, saya selalu terfikir yang ada cara yang lebih mudah untuk sampaikan ilmu saham ni kepada ramai orang. Okay, alright, kita dah sampai 100 viewers. Yes, berikan tepukan kepada anda semua. Rupanya saya kena paksa klik button share banyak-banyak baru kita capai 100 viewers gitu. Kalau tak paksa tak klik button share. Okay, right. Okay, so terima kasih kepada anda yang ke-100 yang sedang menonton live ni. Okay, hari ni kita nak cerita tentang teknik Z, teknik berhantu yang telah membantu ramai orang untuk berjaya dalam dunia saham ni. Okay, jadi saya nak cerita sedikit tentang teknik Z ni. Okay, macam saya katakan tadi, saya belajar teknik Z ni, indikator-indikator yang saya pakai sebenarnya saya belajar daripada mentor saya, Zam Saham. Cuma apa yang saya buat adalah saya sampaikan dengan cara yang mudah orang awam faham. Orang biasa macam kita faham. Okay, macam mana saya faham tentang saham tu, tentang kajian saham tu, saya sampaikan kepada orang ramai dengan cara yang paling mudah untuk ramai orang faham. Okay, sebab tu antara feedback yang saya terima daripada student-student saya, ramai daripada student saya, follower saya ataupun penonton YouTube saya, apa yang mereka suka tentang Nizam Malik adalah mudah faham. Okay, antara feedback yang banyak kita dapat adalah mudah faham. Okay, jadi teknik Z ni kita design untuk memudahkan orang faham. Benda yang complicated menjadi simple. Okey. Jadi, apakah itu teknik Z? Okey, teknik Z ni secara ringkasnya adalah ia adalah satu teknik yang kita buat kajian technical analysis untuk mencari setup permulaan uptrend. Okey. Teknik Z adalah teknik permulaan uptrend. Kita nak mencari bila harga tu mula nak bergerak naik. Okey. So dalam trend ada 3 trend yang utama. Okey, iaitu uptrend, sideways dan juga downtrend. Okey, uptrend, sideways dan juga downtrend. Muhasyah Sharif, saya yang ke 100 follower tu. Alright, terima kasih. Okey, kalau anda yang ke 100 followers, pastikan anda tonton sampai habis. Jangan keluar. Kalau tidak nanti dia turun jadi 99. Okey, make sure anda yang ke 100 jangan keluar. Okey, alright. So, bila ada 3 trend yang utama ni, uptrend, sideways dan downtrend, okay, yang mana yang terbaik antara 3-3 ni adalah uptrend. Sebab bila kita nak buat profit secara capital gain, kita nak jadi trader saham, kita kena beli saham tu pada harga yang rendah, kemudian dia naik, okay, lepas tu kita jual. Okay, barulah kita akan dapat keuntungan secara capital gain tersebut. Okay, so dalam proses ni, macam saya kata tadi, trend ni, okay, contohlah trend ni ke atas macam ni kan. Harga saham dia gerak naik turun ke atas kan, macam ni. Tetapi dalam uptrend, sebenarnya ramai orang silap. Bila kita cakap uptrend, dia tengok chart, dia tengok counter yang dah going uptrend. Dia dah berada dekat atas ni. Okay, saya pakai pensel lah untuk menunjukkan contoh. Ini dia alat bantuan mengajar saya hari ni. Okay, alright. So, dia dah berada dekat atas ni, baru dia nampak, oh ni uptrend ni. Jadi dia pergi beli. Lepas dia pergi beli, harga saham tu turun macam ni. Turun ke bawah. Faham tak? Dia turun ke bawah macam ni. Okay? Jadi ini masalah yang dihadapi oleh ramai orang, okay, dalam saham. Okay, di mana dia, bila dia cakap dia nak beli saham yang uptrend, dia beli saham yang dah uptrend. Okay, sebenarnya untuk kita berjaya beli saham pada harga yang murah, kita kena beli sebelum uptrend tu berlaku. Iaitu ketika harga berada di permulaan uptrend ni, kita nak beli. Okay, jadi bila harga tu berada di permulaan uptrend, lepas tu kita nak tengok harga tu naik ke atas, sampai ke atas ni kita nak jual. Itulah teknik yang betul untuk kita beli saham dan buat profit secara capital gain. Alright, so masalahnya sekarang adalah macam mana kita nak tahu nak beli dekat sini ni. Macam mana nak beli ketika permulaan uptrend ni? Ramai orang tak tahu. Sebab orang tak nampak mana satu counter yang nak gerak naik ke atas ni. Orang tak nampak. Okay? Jadi, inilah datangnya teknik Z. Teknik Z terhasil adalah apabila kita nampak setup permulaan uptrend tu. Okay? Dia sebenarnya macam ni tau. Semua counter yang going uptrend, dia mesti ada setup permulaan uptrend. Dia mesti ada setup permulaan uptrend. Okay, counter yang going uptrend. Bila kita buat backdated studies, counter yang going uptrend, dia mesti ada setup permulaan uptrend yang berlaku. Consistently, sama setup dia. Okay, jadi apa yang kita nak buat adalah kita nak
melihat apakah signal permulaan uptrend tersebut, setup permulaan uptrend tersebut, dan kita nak membeli ketika kita nampak setup permulaan uptrend tersebut dan kita nak follow pergerakan harga tersebut naik. Okay, walaupun bukan semua setup permulaan uptrend akan jadi uptrend, okay, tetapi okay, bila kita beli di permulaan uptrend, kita punya peluang untuk buat profit tu lebih tinggi lagi. Okay, sebab kita berada di jalan untuk ke atas. Okay, so that's why lah ramai orang, okay, student saya especially dalam Premier Saham Mastery boleh buat duit dalam saham sebab mereka membeli ketika permulaan uptrend tu berlaku. Dan pagi ni saya dapat feedback salah seorang student saya, dia beli saham, satu saham ni dia tak tengok selama 5 bulan. Okay, dia beli pada harga 60 sen macam tu, 63 sen, sekarang dah naik dekat 95 sen. Dia tak tengok, dia buka tiba-tiba dah untung dah dekat 40%, 50% macam tu. Okay, sebab apa? Dia saya tengok dia punya entry, saya buka chart, saya tengok entry dia berada di permulaan uptrend. Okay, so itulah dia cara macam mana kita nak buat entry, okay, iaitu berada di setup permulaan uptrend. Cuba komen sikit permulaan uptrend. Saya nak tengok anda bersama dengan saya ni, komen permulaan uptrend. Ini rahsia ataupun kita sebut secret lah, secret dalam permulaan uptrend ni. Dalam teknik Z ni, dia punya key dia adalah kita nak mencari permulaan uptrend. Faham tak ni? Kalau faham, cuba komen tulis permulaan uptrend. Panjang sikit kita punya ayat kita nak tulis ni, perkataan yang kita nak tulis. Siapa yang tengah drive jangan tulis, nanti terbabas pula. Okay? So tulis, siapa yang tengah duduk relax tak buat apa-apa, tulis permulaan uptrend. Okay, right. Jadi itulah dia teknik Z. Teknik Z membantu orang ramai untuk mencari setup permulaan uptrend. Bayangkan orang biasa pun yang bukan dari background financial, bukan daripada college kewangan, bukan dari university investment analysis, juga boleh buat kajian saham permulaan uptrend. Padu ke padu? Okay, of course padu. Okay, sebab bila anda belajar cara mencari setup permulaan uptrend ni dan anda boleh membeli ketika permulaan uptrend berlaku, anda juga boleh buat duit dalam saham. Anda tak perlu tunggu sampai umur anda lanjut ataupun tak perlu tunggu bertahun-tahun untuk buat duit dalam saham. Cukup sekiranya anda tahu bagaimana nak cari setup permulaan uptrend, anda beli pada waktu yang betul dan jual pada waktu yang betul, anda boleh buat duit dalam saham. Walaupun anda masih lagi newbie dalam saham. Okay? Jadi sangat penting untuk tahu teknik Z ni. Teknik Z macam mana nak tahu dia boleh bergerak naik ataupun tidak. Okay? Teknik Z ni lah jawapannya. Okay? Alright. Jadi dah faham ya permulaan uptrend. So bila anda dah faham teknik Z ni adalah teknik untuk mencari setup permulaan uptrend. So apakah dia indikator yang kita pakai untuk mencari setup permulaan uptrend ni? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu apakah indikator? Indikator yang kita gunakan untuk mencari setup permulaan uptrend. Cepat komen nak tahu. Kita buat sesi engaging sikit. Kejap lagi saya open kepada yang nak tanya soalan. Lagi 3 minit. Siapa yang nak bercakap dengan saya, nak tanya soalan tentang teknik Z, anda boleh tulis dekat ruangan komen. Saya nak live, okay, anda boleh komen dan nanti kejap lagi saya akan invite anda untuk live bersama dengan saya. Okay, alright, terima kasih kepada anda yang masih bersama dengan saya. Kita ada 109 viewers pagi ni. Alright, saya rasa ini first time kita break 100 viewers untuk segmen fighter saham. Alright, so terima kasih banyak kepada anda yang sudi bersama dengan saya. Okay, dan semoga anda mendapat manfaat daripada sharing saya pagi ni. Okay, so kita dah belajar dah teknik Z ni, teknik permulaan uptrend. Okay, alright, komen yang nak, okay, nak tahu ya. Wancur, Selamat Wahab nak tahu. Rosni Tasat nak tahu. Azmidin nak tahu. Alright, Mahfuz Ahmad, okay, nak tahu okay, alright. So teknik Z ni, okay, kita akan gunakan 4 indikator. Okay, 4 indikator untuk mencari setup permulaan uptrend. Maksudnya kita gabungkan keempat indikator ni, okay, dan kalau kita dapat cari cara baca yang betul untuk ke setiap indikator ni, okay, maka kita akan berjumpa dengan setup permulaan uptrend. Okay, alright. Syarizal bin Syamsuddin, Tuan Nizam, kalau permulaan uptrend, kalau pakai teknik breakout pun boleh kan? Candle hijau yang pertama boleh. Sebenarnya teknik permulaan uptrend ni ada banyak, tetapi
sama ada kita nampak ataupun tidak. Tapi bila guna teknik Z ni dengan 4 indikator trend ni, kita akan nampak dengan jelas counter ni permulaan uptrend ke tak, boleh beli ke tak, kita boleh nampak. Okay, right. Okay, Nur Azian Jamil, pagi. Ni baru bangun kot ni. Baru bangun pagi nampaknya. Kita dah live dah lama dah. Okay. Alright. Niza Hassan, meriah baju tuan pagi ni. Okay, alright. Terima kasih. Alright. Okay, nak tahu ya. Okay, alright. So, 4 indikator trend yang kita gunakan dalam teknik Z. Okay, nombor 1 adalah moving average. Indikator moving average. Okay. Okay, indikator moving average ni adalah indikator trend. Indikator trend yang kita gunakan untuk mencari setup permulaan uptrend tu lah. Okay, jadi setting yang saya pakai. Saya tengok viewers kita ni maintain dekat 124 lah. Saya rasa kalau cukup 150 viewers, saya akan share 4-4 ni lah hari ni. Kalau tak cukup 150 viewers, saya share satu je lah. Saya share satu je indikator. Boleh tak? So bantu saya klik button share. Siapa-siapa yang baru join ni, klik button share. Kita nak 150 views. Cukup 150 views, saya cerita ke tiga lagi indikator lain. Boleh? Alright. So cerita yang pertama adalah indikator moving average. Moving average ni adalah indikator trend. Dan kita gunakan setting 7 dan 26. Moving average 7 dan moving average 26. Untuk mencari setup permulaan uptrend. 7 dan 26. Jadi bila kita gunakan setting 7 dan 26 ni, apabila moving average tu bersilang, kita akan nampak di manakah permulaan uptrend tu berlaku. Saya minta maaf hari ni saya tak dapat nak demo. Sebab kita live menggunakan smartphone sahaja, iPhone sahaja. Nanti kalau ada masa kelapangan, nanti kita boleh cerita-cerita menggunakan carta lah. Tapi biasanya kalau untuk carta ni saya kena cerita dekat dalam grup yang lebih tertutup lah. So dalam Premier Saham Mastery kita ada belajar lah tentang moving average ni. Cara baca moving average ni. Walau bagaimanapun sekarang kita dah tak fokus kepada Premier Saham Mastery. So kita akan belajar dalam convention fighter saham. Kita akan belajar ilmu baru. Ada teknik-teknik baru selain daripada teknik Z ni. Teknik Z kita belajar dekat dalam Premier Saham Mastery. Dalam convention fighter saham kita belajar teknik lain, teknik baru yang saya tak pernah ajar dekat mana-mana. Jadi kalau anda nak tahu teknik yang best, anda kena daftar convention fighter saham. Kita belajar teknik baru yang lebih padu lah, lebih padu dan lebih sesuai untuk situasi sekarang. Alright. So kita balik semula kepada indikator moving average. So moving average ni, bila kita gunakan dia, kita akan dapat mencari setup permulaan uptrend. Dan time frame yang kita pakai ni ada 3 time frame. 3 time frame yang kita pakai, iaitu time frame monthly, time frame weekly dan juga time frame daily. 3 time frame ni kita boleh pakai moving average ni lah. Biasanya moving average kita pakai dekat time frame yang lebih besar. Kita tak pakai dekat time frame 60 minit, time frame 30 minit, kita tak pakai moving average. Sebab indikator moving average ni dia agak lagging. Lagging ni maksudnya dia lambat sikit memberikan signal. Jadi kalau kita pakai moving average dekat time frame yang kecil macam 30 minit, 60 minit, kita akan nampak banyak false signal. False signal maksudnya sekejap buy signal, sekejap sell signal, sekejap buy signal, sekejap sell signal. Lepas tu kita pun pening. Jadi cara penggunaan indikator moving average dia sesuai dekat time frame yang lebih besar. Dekat monthly chart, dekat weekly chart, dekat daily chart pun boleh. Tetapi dekat daily chart ni dia akan dah jadi lebih volatile lah. Tapi still boleh dipakai. So dalam time frame daily ni, so kita pakai setting 12 dan 26. Tadi 7 dan 26. So kalau dekat time frame daily saya pakai setting 12 dan 26. Megat Fikri, MA7 dan 26 kesukaan Zam saham. Kalau tak silap 200 kali kan tuan. 200 saya tak pakai. Syarizal bin Syamsuddin, Tuan Nizam, kalau pakai indikator moving average 7 dan 26 nak kena pakai Heikin Ashi atau candle biasa? Pakai candle biasa je. Tak payah pakai Heikin Ashi bagai. Pakai candlestick biasa je. Saya pakai candlestick biasa sahaja. Cuma time frame tu anda kena pakai time frame yang besar sedikit supaya anda nampak trend. So
that's the way macam mana kita menggunakan moving average. Alright, nanti kesempatan, kalau ada kesempatan anda boleh masuk dekat dalam Premier Saham Masri, anda boleh belajar lebih detail lah tentang indikator moving average. Okay, dan moving average ni kita boleh pakai dekat platform-platform yang kajian saham lah. Contohnya kita pakai dekat KLSE Screener boleh, kita boleh pakai dekat RHB Trade Smart boleh, kita boleh pakai dekat TradingView. Mana-mana platform yang anda nak pakai tak ada masalah. Yang penting anda tukar setting tu lah supaya setting anda sama dengan apa yang saya pakai dalam teknik Z saya lah. Macam tu, okay. Alright, indicator moving average untuk cari setup permulaan uptrend. Okay, time frame monthly, weekly, daily, setting 12-26, guna time frame yang besar sahaja. Jika guna time frame kecil akan ada false signal. Betul tu. Okay, alright. So, belajar sesuatu tak tentang moving average ni? Nanti kita buat sesi yang lebih detail lah tentang indikator-indikator dalam teknik Z ni. Alright, so saya rasa masa pun agak mencemburui. Ada tak siapa-siapa yang nak live dan tanya soalan kepada saya? Okay, kalau ada, komen saya dulu. Okay, saya nak jawab satu soalan. Okay, lepas tu kita dah boleh bersurai lah. Sebab saya pun hari ni ada meeting penting pukul 8.30 pagi nanti. Alright, jadi kalau ada siapa-siapa yang nak live, nak tanya soalan, anda boleh tanya dekat ruangan komen ataupun live dengan saya. Cepat, ada tak siapa-siapa yang nak live dengan saya ni? Cuba tulis dekat ruangan komen saya. Siapa yang komen saya nak invite anda untuk live dengan saya. Boleh? Siapa yang sudi nak bercakap dengan saya ni? Cepat. Sekejap je, boleh? Terima kasih, kita dah ada 139 viewers. Terima kasih. Okay, right. Kita dah ramai dah fighter saham kita. Fighter saham kita berkumpul pagi ni. 139 orang, 136 orang. Alright, terima kasih kerana menonton secara live. Okay, cepat. Siapa yang nak bersama dengan saya ni dalam live ni? Saya nak invite anda ni. Ada tak yang nak tanya soalan tentang teknik Z? Ataupun moving average? Kalau ada, cepat. Komen saya. Kalau tak ada, dan tak payahlah. Okay, ada tak ni? Macam tak ada je orang yang nak live. Tak ada okay, alright. Tak ada okay, alright. So Mahayudin Maha. Okay, alright. So jom kita invite Mahayudin Maha. Ada tak? Mahayudin Maha. Kejap mana ni? Okay, right. Saya dah. Alidin Abdul Hamid. So, 3 tips KIV kah coach? KIV, esok lusa nanti kita masuk dalam sesi live nanti, okay? Nanti dalam sesi fighter saham, esok lusa kita sambung indikator yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuan. Okay, Tuan Maha... Apa nama Mahayudin. Tuhan Mahayudin. Bukan Muhyiddin Okey, apa khabar Tuan? Alhamdulillah sihat, Tuan. Ada kat mana tu? Saya ada di Banting. Banting. Okey, alright. Okey, so Tuan dah pernah belajar saham? Pernah terlibat dalam saham? Dah pernah dah. Dah hampir berapa tahun dah tapi tak tahu teknik lagi. Oh, okay, alright. So Tuan pernah belajar saham tak kat mana-mana? Soalnya online dan dengar live Tuan je. Oh, tak. Dan Facebook, YouTube gitu. Okay. Di kelas tak pernah lagi. Tak pernah lagi belajar saham lah. Maksudnya cuba-cuba sendirilah. Betul. Okay, right. Bagus-bagus. Okay, right. So Tuan pakai akaun CDS apa Tuan? Pernah daftar Maybank. Maybank, okay. Investment. Okay, alright. Maybank lah. Okay, alright. Bagus. Okay, so sekarang ni Tuan pilih counter saham macam mana Tuan? Kalau Tuan beli counter, Tuan pilih macam mana? Saya jadi pening kejakkan top volume, kejakkan top gainer. Lepas tu tak tahu cara lah. Ikut dan je. Okay, top gainer macam tu lah. Masih lagi tak jumpa. Okay, alright. Tak apa. Alright. So Tuan ada apa soalan untuk saya Tuan? Ada soalan apa-apa tak? Adakah macam mana kita nak mencari yang betul-betul cara yang betul lah untuk entry sesuatu saham, sesuatu kuantum tu? Alamak, line tak berapa clear lah Tuan.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Line tak berapa clear lah tuan. Ah, so, Dia so, ah, ha, soalan saya, okey. macam mana saya macam asas apa semua tu sikit saya ada dah belajar-belajar dekat YouTube apa semuanya. Cuma sekarang ni tak tahu cara macam mana kita nak dapat confident untuk kita entry sesuatu mata. Okey, alright. Okay, right. So saya dapat soalan Tuan Mahyudin macam mana nak dapatkan confident? Macam mana dapatkan confident? Okay, soalan ni soalan yang popular lah dekat newbie kan. Ramai orang yang baru belajar saham. Sebenarnya nak dapatkan confident tuan, kita kena guna teknik start small grow big. Kena bermula dengan modal yang kecil. Jangan pakai modal besar. Okay, modal yang kecil je. Dalam RM50 pun boleh. Kita beli je dulu. Dan jangan nak Betul tak? tak payah nak expect untung besar lah, rugi ke, tak payah fikir semua tu. Just kita nak buat bagi betul dulu. Okay, kita nak berjaya beli, kita nak berjaya jual, kita tahu tengok portfolio macam mana, itu dah penting. Yang lain tak berapa penting sangat. Okay. So, masalah ramai orang takut ni dia terlalu ada pengharapan yang tinggi, expectation yang tinggi dalam saham ni. Okay. Jadi saranan saya, mulakan je. Beli je saham pakai modal kecil je dulu. Tak payah risau pasal untung rugi dulu. Okay, yang penting kita dah biasa. Beli biasa, jual biasa. Dah selesa dah beli saham, jual saham. Lepas tu, bila kita dah belajar kajian saham, kita dah tahu nak pilih counter saham macam mana, kita boleh buat entry yang lebih baik. Dari situ kita nampak kita punya performance akan meningkat. Macam tu. Itulah saya dah cuba dah tuan. Rasanya hampir setahun lebih dah. Mula masuk saya gunakan 500, 100, Okay. RM50. Tapi asal bila masuk saja turun. Bila masuk saja turun, lepas tu jadi macam tak menentu lah. Lepas tu give up. Give up. Okay, right. Tak apa tuan, cuba lagi, jangan give up. Okay, dan belajar. Okay, dalam saham ni ada ilmu. Dia ada ilmu. Dia bukan kita main cuba-cuba je kan. Bila kita tak ada ilmu ni, kita tak tahu apa kita buat. Sama macam kalau kita berjalan dalam gelap tuan. Tuan pernah berjalan dalam gelap tak tuan? Pernah. Kalau berjalan dalam gelap ni, kita tak nampak jalan tu, kita pun tak pasti apa yang kita buat, betul? Mungkin termasuk lubang ke, mungkin terlari daripada jalan ke, ataupun kita jalan ke arah yang salah lah. So sama juga dalam saham, kita kena ada ilmu. Ilmu ni penyuluh jalan kita. Jadi kena belajarlah sikit sebanyak sampai kita boleh buat dengan lebih jelas. Macam tu ya tuan. Okey, macam yang tuan selalu cakap, kenapa kena beli pada oversold tu benda apa tuan? Oversold tu salah satu teknik jugalah dalam saham. Maksudnya kita beli pada paras paling rendah yang dia turun. Okay, lepas tu kita beli, lepas tu kita expect dia naik balik semula. Itu satu teknik dalam saham. Itulah macam mana lah cara dia nak bagi confident, nak jadi betul cara dia kan. Macam yang tuan ajar tadi teknik Z tu, indikator bila kita guna, bila cross je kita beli jatuh. Itulah. Dia turun naik tu perkara biasa, tapi adakah dia jatuh untuk terus downtrend ataupun dia jatuh sekejap untuk naik semula? Tu kena faham beza dia. So sebab tu kita kena faham signal. Okay, signal macam ni tunjuk dia nak jatuh dah ni, dah tak boleh dah ni. So kita cut loss. So kalau dia jatuh tapi dia masih lagi buy signal, kita stay. Macam tu. Jadi kita kena faham technical analysis. Lagi satu tuan nak minta nasihat, adakah patut beli kuanter-kuanter yang dipanggil penny ataupun apa tu kuanter? Sebab saya mungkin selalu yang saya perasan, saya terbeli banyak beli yang kuanter sen-sen, kuanter yang murah-murah. Apa tu nasihat tuan? Nasihat saya dia macam ni, counter yang murah-murah ni kalau dia jatuh sikit, dia punya percentage loss tu besar. Jadi untuk orang yang baru bermula, saya sarankan beli counter dalam range 40 sen ke 80 sen. Jadi kalau jatuh pun dia punya rugi tu tak besar sangat. So macam tu. Jadi dia bila kita beli counter-counter murah ni, dia jatuh, dia punya persen dia besar. Itu yang menyebabkan kita nampak wah rugi banyak ni. Sebenarnya macam tu. Jadi saranan saya dalam range 40 sen, 80 sen tu kira masih okey lagi. Untuk newbie lah, baru nak start belajar kan. Macam tu. Yalah. Okey, boleh ya tuan? Ada terus menarik dengar tuan cerita tentang Warren lah apa. Suka juga tengok ada yang tu betul ke tuan cerita baru ni dalam live tu yang betul kuanter win
email kemarin yang tu yang naik apa tu. Saya cuba dulu je tengok kuantum dia betul. Macam mana dapat point ni macam mana? Tak apa, boleh belajar insyaAllah. Ni semua yang buat profit besar-besar ni kebanyakan yang belajarlah ilmu. Dan mereka cuba buat sedaya upaya. Right, ada rezeki juga insyaAllah. Alhamdulillah. Boleh buat insyaAllah. Okay? Okay, Tuan. Okay, terima kasih banyak Tuan Mahyudin kerana sudi bersama dengan saya Sama-sama. pagi ni untuk segmen Fighter Saham. Terima kasih Tuan bantu. Sama, Assalamualaikum. Terima kasih follow saya dalam live Tuan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Okay, jumpa lagi Tuan. Take care. Jumpa lagi Tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fighter Saham sikit Tuan. Fighter Saham. Itu dia. Okay, right. Terima kasih. Okay, tu dia Tuan Mahyudin kita. Sporting sangat. Sebut Fighter Saham. Alright. Jadi adakah anda dapat dengar? Dapat dengar. Okay, Tuan Syed Idrus cakap Tuan kena ada mentor untuk bimbing Tuan tu. Okay, right. Okay, so terima kasih kerana join saya dalam live. Okay, so macam tu lah kita buat live segmen Fighter Saham ni. Kita buat secara santai. Ada masa sempat saya akan invite anda bercakap dengan saya. Alright, dan kita buat secara santai basically. Okay, so ada tak orang yang invite anda untuk bercakap secara live? Okay, so hanya dalam segmen Fighter Saham saja. Okay, alright. Okay, Liana Hashim, Tuan kena dapatkan mentor, maybe boleh belajar dengan TNM. Alright. Azmidin, jawapan terbaik Tuan. Niza Hassan, Tuan ni kat banding Perak kan? Dengar pekat lorat tu, geng Perak. Alright, Rahil Zaidi, cara perkongsian yang sangat menarik hari ni. Tahniah TNM. Right, terima kasih. Alright, Hafizuddin Suliman, saya newbie. Okay, tak apa, newbie pun tak apa. Saya dulu pun newbie juga. Okay, kita sama-sama belajar. Okay, dan kita nak tahu apakah cara yang terbukti berkesan untuk menghasilkan result dalam saham. Okay, alright, so saya rasa itu sahaja untuk sesi live saya pada pagi ni. InsyaAllah esok kita sambung lagi. Esok kita sambung indikator-indikator yang seterusnya dalam teknik Z. Alright, dan kita akan belajar lagi tentang teknik Z. Siapa yang nak belajar teknik Z lagi, indikator apa lagi yang saya gunakan dalam teknik Z, esok kita sambung. Dan esok indikator yang saya paling suka dalam teknik Z. Dalam teknik Z ada 4 indikator. Okay, dalam 4 indikator ni, indikator yang saya paling suka adalah indikator yang kedua ni. So nak tahu apa dia? Esok follow saya dalam segmen Fighter Saham pukul 7.45 pagi. Boleh semua? Alright, okay. Jadi akhirnya sebelum saya akhiri sesi live ni, just nak maklumkan tentang convention Fighter Saham. Kita akan adakan convention Fighter Saham secara percuma. Okay, 100% percuma pada 24 Oktober 2021 hari Ahad. Okay, minggu depan. Okay, so kalau anda berminat untuk belajar saham, okay, untuk bersama dekat dalam convention Fighter Saham, pastikan anda register untuk convention Fighter Saham. Link ada dekat ruangan live caption di atas. Okay, dan kalau anda dah daftar, invite rakan-rakan anda, okay, 5 ke 10 rakan-rakan anda untuk daftar ke Convention Fighter Saham secara percuma. Okay, InsyaAllah kita akan belajar saham, kita akan belajar bagaimana nak berjaya dalam saham, bagaimana nak buat duit dalam pasaran saham, bagaimana nak handle risiko dalam saham. Semuanya kita akan belajar dalam Convention Fighter Saham secara live bersama dengan saya. Okay, dan juga tim Saham Mastery. Okay, so terima kasih banyak kepada anda yang menonton hari ini. Terima kasih yang support saya sehingga ke 140 viewers pagi ni. Terima kasih banyak. Okay, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam segmen Fighter Saham esok. Okay, so 7.45 pagi live bersama dengan saya. Sekian saja untuk pagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM, you are the next millionaire. Fighter Saham.